Topik hari ini ialah circular motion. Terdapat dua jenis hal laju. Yang pertama ialah angular speed dan yang kedua ialah linear speed. Baik, katakan kita ada sebuah batu yang diikat dengan satu tali. Satu tali. Panjang tali ini ialah R. Apabila kita putarkan batu ini dengan memegang hujung tali ini, apakah path yang akan terhasil? Tentunya ia akan membentuk sebuah bulatan. Batu ini bergerak dalam arah bulatan. Alright. Angular speed diukur dengan menggunakan formula omega sama dengan theta per t. Theta diukur dalam unit radian. Apa yang berlaku di sini ialah angular speed mengukur sejauh mana sudut itu telah dilalui terhadap masa. Linear speed pula diukur oleh view. View sama dengan S per T. S ini adalah panjang lengkung. Kalau tadi berkenaan dengan sudut theta, angular speed diukur oleh theta per T, linear speed pula diukur oleh S per T. S adalah panjang lengkung. Ingat lagi pelajaran yang lepas, panjang lengkung S sama dengan R theta per T. Di sini saya tukarkan S kepada R theta. Jadi kita boleh tulis semula R darab theta T. Theta T adalah omega. Ingat lagi yang sebelah ni kita dah buat theta over T ialah omega. Jadi kita boleh rewrite equation ni menjadi R omega. Di sini ialah hubungan antara linear speed dengan angular speed. Hubungan dia ialah view sama dengan R omega. Ini ialah perbezaan antara angular speed dengan linear speed. Angular diukur oleh perubahan sudut terhadap masa, manakala linear speed diukur oleh perubahan panjang lengkung terhadap masa. Contoh, a boy rotates a stone in a 3 feet long sling at the rate of 15 revolutions every 10 seconds. Find the angular and linear velocity of the stones. Satu biji batu yang diikat dengan seutas tali sepanjang 3 feet. Dan batu ini akan diputarkan. Diputarkan dengan kelajuan dia ialah 15 revolutions every 10 seconds. Satu revolution, pergerakan dia macam ni. Start dari awal, lepas tu dia kembali ke titik asal. Itu satu revolution. Satu revolution berapa radian? 2 pi kan? Iaitu 360 darjah. Kalau 2 revolution, maksudnya batu itu akan diputarkan sekali dan lagi sekali. Maksudnya ada 2 revolution, 2 kali putaran lengkap, iaitu berapa pi? 2 darab 2 pi, iaitu 4 pi. Dalam contoh ini, 15 revolution. Jadinya, sudut yang telah dilalui dalam unit radian ialah 15 darab 2 pi. 15 putaran lengkap darab 2 pi. Sebab itu, theta di sini ialah 15 darab 2 pi sama dengan 30 pi radian. Angular speed, formulanya ialah omega sama dengan theta per t, di mana theta adalah 30 pi
T yang diberi di sini 10 second per 10. So, kita selesaikan persamaan ini dan akhirnya kita akan dapat 3 pi radian per second. Okey, manakala linear speed V sama dengan S per T, S kita kena ukur dulu, S adalah R theta. R dalam masalah ini ialah 3 feet darab dengan theta yang kita cari di sini 30 radian bersamaan 90 pi. Dan masukkan semula dalam formula V sama dengan S per T. S adalah 90 pi per 10 dan hasilnya 9 pi beserta unit feet per second. Soalan 40. 6 revolution per second R equal to 12 cm. So, di sini kita perlu cari angular speed. Angular speed omega sama dengan theta per T. Jadi maklumat yang kita perlu adalah theta. Theta ialah sudut yang diukur dalam radian, tetapi maklumat yang diberi ialah revolution, bilangan revolution. 6 revolution per second maksudnya 6 kali putaran lengkap. Jadi 6 kali 2 pi bersamaan 12 pi radian. Jadi kita boleh mengukur omega iaitu angular speed sama dengan theta per T. Theta adalah nilai yang kita dah kira di atas ini 12 pi dan T ialah masa. Di mana kita nak dapatkan maklumat masa? Dalam soalan diberi 6 revolution per second. Maksudnya 1 second. Di sini adalah 1. Jadi, omega ialah 12 pi dan unitnya ialah theta unitnya radian dan masa tadi unitnya second. So, radian per second. Bagi mengira linear speed V adalah panjang lengkung per T. Panjang lengkung pula ialah R theta per T. R dari maklumat di atas bersamaan 12. Theta, apa yang kita dah dapat di sini, 12 pi. Per T, T adalah per second tadi, iaitu 1 second. Jadi, 12 darab 12 pi, 144 pi. Unitnya ialah sentimeter kerana R diukur dalam unit sentimeter per second. Kita juga boleh teruskan pengiraan di mana 144 darab pi memberikan hasil 452.39 cm per second. Example. A woman is riding a bicycle whose wheels are 26 inches in diameter. Jadi di sini kita dapat maklumat bahawa 26 inches ini adalah nilai diameter bagi wheels, bagi roda bicycle, roda basikal itu. If the wheels rotate at 1 to 5 revolution per minute, okay, find the speed at which she is traveling. Jadi, dengan menggunakan maklumat yang diberi, kita perlu mencari speeds. Speeds di sini ialah angular dan linear speed. Okay. Oleh kerana diameter ialah 26, maka radius adalah 26 bagi 2. Kita akan dapat 13 inches. T ialah 1 minit sebab roda ini berputar pada 125 revolution per minit. So, T ialah 1 minit. Theta adalah nilai sudut. 1 revolution lengkap, 1 putaran lengkap 2 pi. Oleh kerana 125 putaran, jadi 125 darab 2 pi bersamaan 250 pi radian. Dengan menggunakan maklumat theta,
T dan R, kita boleh mencari angular speed dan juga linear speed. Dengan masukkan saja formula angular speed, omega sama dengan theta per T. Theta apa yang kita dah dapat di sini 250 pi. T adalah 1 minit bersamaan 250 pi radian per minit. Manakala pengiraan bagi linear speed, S sama dengan R theta dulu. Sebab kita nak guna S dalam pengiraan linear speed. So that's why di sini kita kira dulu nilai S. R theta, R adalah 13 darab 250 pi bersamaan 3250 pi. Masukkan nilai S ke dalam persamaan di sini. Akhirnya kita dapat linear speed 3250 pi inches per second. Okay. Unit inches adalah konsisten dengan unit diameter dan radius. Soalan 43. Maklumat yang diberi ialah 1250 RPM. Apa itu RPM? RPM adalah revolutions per minute. Okay. Jadi, kita boleh dapatkan nilai theta. Theta adalah sudut yang dilalui oleh pergerakan tersebut. Theta diukur dalam unit radian. Satu putaran lengkap 2 pi. Kalau 1250 putaran, maksudnya you darab saja dengan 2 pi. Okay. Memberikan nilai 2500 pi radian. Dan dari sini kita boleh kira angular speed. Omega sama dengan theta per T. Theta apa yang kita dah dapat di situ 2500 pi bahagi T. T adalah masa. Dari mana kita dah dapat nilai masa? Okey, RPM adalah revolution per minute. Jadi masa di sini ialah 1 minit. Okay, macam tu Jadi kita boleh dapatkan hasil 2500 pi. Unitnya ialah radian per minit. Bagi pengiraan linear speed, V sama dengan S per T. S ialah panjang lengkung. Panjang lengkung S sama dengan R theta per T. R ialah radius. R boleh didapati dari maklumat 10 cm. Darab dengan theta. Theta kita dah kira ke atas tu 2500 pi per T. Masa juga sama juga masa. Maklumat yang diberi ialah revolution per minute. Jadi masa ialah 1 minit di sini ya. Hasilnya 25000 pi. Unit dia ialah sentimeter per minit. Soalan 44. Kita perlu mengira angular speed dan juga linear speed. Dan maklumat yang diberi ialah 1080 degree per second dan R sama dengan 25 cm. Ingat, dalam pengiraan angular speed dan juga linear speed, nilai theta mestilah dalam unit radian. Tetapi maklumat dalam soalan 44 ni diberi dalam unit degree. Langkah pertama ialah dengan menukarkan unit degree ke dalam unit radian. Iaitu kita darabkan dengan pi per 180 bersamaan 6 pi radian. Jadi dari sini kita boleh terus mengira angular speed omega sama dengan theta per T. Theta ialah 6 pi, radian per T ialah masa. Dalam maklumat ni per second, so kita bahagi dengan 1 second. Jadi angular speed ialah 6 pi radian per second. Okay. Selesai bagi pengiraan angular speed. Sekarang kita kira pula linear speed. V sama dengan panjang lengkung per theta. S ialah R theta per T. R, ambil saja maklumat dari
Soalan 25 darab dengan pi. Pi yang kita dah ukur dalam unit radian tadi. 6 pi per T 1 second. Bersamaan 150 pi. Dan apakah unit bagi linear speed? Oleh kerana radius menggunakan unit sentimeter, jadi kita tuliskan sentimeter per masa. Masa ialah second.